So boleh start. Assalamualaikum dan selamat malam. Syukur kepada Ilahi kerana kita diberi kesempatan untuk mengadakan Zoom meeting yang kali ke-9 bagi tahun 2002. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk meeting malam ni. Sebelum kita memulakan majlis, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Nurahini Sahira. Alhamdulillah saya dah jadi ahli Chuang Ho untuk 2 tahun daripada tahun 2020. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita masuk ke topik kita yang pertama. Berkaitan dengan produk iaitu yang akan disampaikan oleh VM Nurul Yuliani, special VM Nurul Yuliani. Nak share? Silakan. Share screen mana? Assalamualaikum. Salam. Boleh nampak saya tak? Nampak comel hotel tu. Okey. Sekejap. Boleh. Okey. Sama pula Ayuni dengan Yuli. Muka sama. Tapi orang muda. Siapa nama tu MC kita? Wahyuni. Macam anak kau agaknya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah share screen, boleh nampak ke? Belum. Okey. Dah boleh nampak Dah. Okay, Assalamualaikum sekali lagi. Okay, hari ni Zoom meeting kita ataupun kelas kesihatan kita kali yang ke-9 untuk tahun 2022. Okay, malam ni saya sebagai first speaker akan berkongsi tentang Lingzi ataupun nama saintifiknya Ganoderma. Okay. Lingzi. Mari kita tengok Lingzi tu apa. Okay. Lingzi tu ialah sebenarnya sayur. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu selalu dipanggil cendawan. Dalam bahasa Jepun dipanggil rishi. Okay. Lepas tu kalau bahasa Indonesia selalu panggil jamur. English dipanggil mushroom. Okay. Sebenarnya topik Lingzi ni satu topik yang agak luas. Tapi saya cuba share dalam masa yang tak berapa panjang, okey, yang sesimpel mungkin supaya kita semua kalau macam untuk ahli-ahli baru dalam meeting kita malam ni supaya dapat gambaran Lingzi itu sebenarnya apa. Kalau orang tanya Lingzi ialah sebenarnya sayur, vegetables, okey. Dan nama saintifiknya ialah Ganoderma. So kalau dalam buku saintifik tu memang nama dia Ganoderma sebab nama pun nama saintifik. Okey, Lingzi didefinisikan sebagai makanan yang sihat dengan pelbagai fungsi semula jadi. Okey, sedikit penerangan tentang Lingzi. Ada 2,300 spesies bakal Lingzi di seluruh dunia, tetapi 90% daripadanya adalah beracun. Maknanya memang betul lah kalau ada orang dia tangkap dengan apa kefahaman dia sebelum ni, dia kata Lingzi itu beracun. Tapi dia tak tahu sebenarnya 10% boleh dimakan. Cuma yang ada nilai perubatan 6 jenis sahaja. Okay. Lingzi telah digunakan secara meluas bagi tujuan perubatan. Macam saya kata tadi, Lingzi memang ada nilai perubatan, 6 jenis Lingzi dan digunakan secara meluas bagi tujuan perubatan di kebanyakan negara Asia. Contohnya macam di China sendiri, Jepun, Korea, Thailand, Taiwan, okey.
dan negara kita termasuk juga Indonesia dan Singapura. Okey, kita berkenalan sikit sejarah Lingzi. Okey. Lingzi merupakan herba terunggul ataupun dipanggil sebagai the top medicine sejak 2000 tahun dahulu, tercatat dalam ensiklopedia perubatan Cina yang pertama yang diberi nama Shennong's Herbal Classic. Maknanya Lingzi ni bukanlah kalau mungkin kita je yang baru tahu, tapi dia dah pun digunakan sebagai ikhtiar perubatan. Okay, sejak 2000 tahun dahulu, malah dah termaktub pun dalam ensiklopedia perubatan Cina yang pertama. Okay, maknanya bukan calang-calang lah kalau dah termaktub dalam ensiklopedia tu. Ensiklopedia perubatan Cina yang pertama pula tu. Okay, dikatakan ubat paling berharga kerana dia tidak membawa sebarang kesan sampingan walaupun dimakan untuk jangka masa yang panjang. Inilah sebabnya kita selalu katakan Lingzi ni dia sangat special sebab selalunya bila kita makan sesuatu mesti ada hard dosage. Mesti tak boleh makan untuk jangka masa yang panjang. Tapi Lingzi tidak. Dia tidak ada kesan sampingan dan dia selamat dimakan untuk jangka masa yang panjang. In fact sebenarnya keberkesanan Lingzi ni kita boleh nampak kalau kita amalkan dalam jangka masa yang panjang. Sebab dia bukan dikategorikan sebagai ubat. Lingzi dimakan ataupun Lingzi merupakan makanan Maharaja Cina. Okay. Jadi kita kat sini beruntunglah sebab kita dah makan makanan Maharaja Cina, dah tak kisah dah kita bukan Maharaja pun kita boleh makan Lingzi. Okey, tujuan utama sebenarnya Maharaja Cina makan untuk menguatkan sistem pertahanan badan, melanjutkan usia dan juga mengekalkan kemudaan. Okey, jadi dekat sini nampak 3 perkara ni saja pun kita dah tahu yang Lingzi ni sangat-sangat baik. Kalau tidak, kenapa dia dimakan oleh Maharaja Cina sebagai usaha untuk melanjutkan usia? Okey. Kalau dia tak bagus, takkanlah Maharaja Cina makan untuk tujuan lanjut usia tu. Okey, selain daripada memperkuatkan sistem pertahanan badan, tapi kalau macam kita kat sini kita faham kuatkan sistem pertahanan tu, maksudnya kita nak melaraskan imun sistem kita lah. Okey, dan mengekalkan kemudaan. Tu maksudnya walaupun dari segi usia kita tak dapat nak tahan, tapi dari segi tubuh badan, organ kita tidak melalui penuaan sebelum masa dia. Okey, setakatnya tak ada apa-apa soalan kan? Okey kan? Okey, jom kita kenali sifat Lingzi. Okey, sifat Lingzi ni sebenarnya istimewa. Yang pertama, yang antara yang saya boleh share kat sini ialah dia bersifat adaptogen. Ini adalah satu istilah dalam perubatan lah, okey. Pelbagai fungsi, okey, membersihkan darah. Okay, selain daripada Lingzi ni, selain daripada dia pelbagai fungsi, dia juga dapat membersihkan darah. Kita panggil dia hemokataresis dan dapat menormalkan fungsi organ secara menyeluruh. Maknanya selain daripada kesihatan, dia juga bagus untuk kecantikan. Okey, yang kedua, sifat Lingzi, dia sangat selamat dimakan oleh manusia dan juga haiwan. Ini ada dinyatakan dalam buku saintifik, muka surat berapa saya tak ingat, tapi adalah dinyatakan dalam buku saintifik pasal Lingzi ni sangat selamat dimakan. Okay, nanti saya sharekan lah. Saya pun lupa kat muka surat berapa, tapi dia dekat belakang-belakang tu. Dia tidak bertoksik ataupun istilahnya innocuous. Macam itulah lebih kurang. Okey. Dia boleh diambil tanpa sebarang sekatan. Satu tadi kita cakap dia sangat selamat dimakan dan kalau saya ada mention tadi dia tidak ada kesan sampingan selamat dimakan sepanjang hayat.
ataupun jika kita amalkan sepanjang hayat tidak akan mendatangkan kesan sampingan. Sebenarnya dia makin menyihatkan tubuh badan kita. Okay. Linzi ni yang ketiga, linzi bersifat dua hala. Okey, ni satu yang istimewa juga. Kalau yang namanya makanan kesihatan ni biasanya dia mesti bersifat dua hala. Maknanya untuk orang yang ada masalah immunity kuat atau terlalu kuat, tak normal, autoimmune ataupun immune system dia lemah. Dua-dua orang boleh makan makan linzi ni. Okey, orang ada masalah hyper ke, hypo ke, ada masalah tekanan darah tinggi ke, rendah ke, orang-orang ni dia tetap boleh makan linzi sebab linzi ni bersifat dua hala. Okey, dia tak panas seperti kebanyakan herba lain. Yang ini kadang-kadang orang pun selalu dia ingat sebab linzi ni dia dikategorikan sebagai sayur tapi dipanggil juga herba kan. Cuma bila herba je orang selalu ingat mesti rasa dia panas. In fact kadang-kadang saya tengok ada juga di kalangan kawan yang berbangsa Cina, saya tanya dia, you tak makan ke linzi? Dia kata tak sebab panas. Saya kata linzi tak panas lah. Tapi dia itulah dia tak tahu kan, makin dia cuma tak tahu kenapa dia tak tahu. Saya kata tak panas lah. So kita kena tahulah kat sini, kita kena terangkan kepada orang yang mungkin dia bersangka-sangka dia kata linzi tu panas, tapi sebenarnya linzi tu tidak panas. Yang ketiga, Yang kelima, linzi ni dia berkesan sebagai pencegahan dan juga rawatan. Maknanya kalau kita memang tengah sakit, linzi boleh diambil sebagai rawatan. Tapi kalau kita nak jaga kesihatan, linzi boleh diambil sebagai pencegahan. So dia boleh berfungsi dua-dua tu. Mencegah pun boleh, merawat pun boleh. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang nombor 3 dengan nombor 5 tu, itu antara ciri-ciri makanan kesihatan. Okay? Sebab itulah dia mendapat pensijilan ataupun iktirafan daripada JHFA contohnya, sebab satu makanan yang sihat itu dia tak semestinya dapat pengiktirafan daripada macam Kementerian Kesihatan saja. Okay, dia kalau dia ada sifat dua hala, dia ada sifat mencegah dan merawat, dia ada juga sifat yang contohnya dapat membaik pulih sampai ke seluruh badan sampai ke peringkat sel. Itu adalah contoh ataupun ciri-ciri makanan kesihatan. Okay. Jom kita tengok kandungan berkesan linzi. Yang pertama, semestinya lah triterpenes. Triterpenes dapat buat apa? Nombor 1, melaraskan imuniti. Nombor 2, mengurangkan kolesterol. So yang melaraskan imuniti ni satu sifat yang special untuk linzi sebabnya kebanyakan daripada produk-produk kesihatan yang ada di pasaran kebanyakannya bercakap tentang menaikkan, menguatkan imun sistem. Tapi bila kita kenal linzi, kita tengok linzi dia ada satu sifat yang special, dia rare sebab dia dapat melaraskan imuniti. Maknanya orang yang imun sistem dia terlampau tinggi ataupun yang autoimun tadi tu dia dapat dibantu kat sini. Okay? Bukan sekadar menguatkan ataupun menaikkan imun sistem, tapi triterpene salah linzi dapat melaraskan imun sistem seseorang. So ini adalah berita baik ataupun harapan kepada pesakit-pesakit yang menghadapi masalah autoimun, di mana imun sistemnya bila menyerang diri sendiri kita perlu laraskan. Takkanlah kita nak pergi bunuh imun sistem kita kan? Sebab imun sistem kita tu itulah kita punya tentera, kita punya askar. Seumur hidup kita perlukan imun sistem kita tu. Sebab tu pentingnya bila pesakit-pesakit autoimun macam yang pesakit eczema ke, arthritis ke ataupun SLE ke, pesakit-pesakit yang belakangnya ada nama penyakit dia ada tis-tis lagi apa bang? Tonsillitis ke, sinusitis ke, meningitis sama juga ke? Tak sure Kak Ina, meningitis sama ke? Tak kan? Dia radang tu. Okey.
So itu adalah contoh-contoh pesakit lah yang memerlukan tritepins untuk melaraskan imun sistem. Termasuk juga psoriasis, eczema dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, tritepins juga dapat mempergiatkan pelarutan trombus, menambah sifat kekenyalan salur darah, menambah sifat pengaliran darah. Okey, kat sini cerita tentang salur darah, cerita tentang darah. Okey, trombus tu dah gumpalan-gumpalan pada darah. Jadi tritepins ni dia lebih banyak melibatkan darah dan juga salur darah sebenarnya. Termasuk juga mempergiatkan fungsi nyah toksik hati dan juga memperbaiki alergi. Sebab tu tadi saya sebut yang tentang pesakit-pesakit autoimun tu dia melibatkan alergik lah. Sebab dia melibatkan alergik tu ialah sekecil-kecilnya contoh masalah autoimun. Okey. Ini saya sharekan sikit. Okey ke suara? Okey. Okey Okey. Clear dan jelas. Okey, ni saya sharekan sikit. Saya ambil daripada buku saintifik juga. Saya buat dalam bentuk macam gambar rajah macam ni. Macam mana tritepins dalam linzi melindungi hati. Okey. Ada 6 yang saya boleh sharekan. Saya mula dengan yang atas ni lah. Membaiki sel hati. Tritepins tu dia dapat membaiki sel hati untuk menggalakkan pertumbuhan semula sel. Okey. Selain daripada tu, membantu hati membentuk antibodi terhadap virus, membunuh sel-sel hepatoma, menyekat pencerobohan virus ke atas hati, mengurangkan radang pada hati, meningkatkan jumlah protein dalam hati. Sebab itulah kita ni sangat-sangat perlu makan linzi. Sebab apa? Sebab kita nak bantu hati kita. Sebab kita tahu hati ialah organ detox ataupun organ yang terbesar dekat dalam badan kita. Tanpa hati kita boleh mati. Kalau hati tak dapat berfungsi dengan baik, tak dapat menghasilkan semula sel-sel, tak dapat menghasilkan antibodi ataupun tak dapat memusnahkan virus. Okey, kalau hati kita dalam keadaan yang radang, okay, dan semakin teruk keadaan dia, mungkin daripada dia jadi fatty liver, and then lepas tu dia boleh jadi fibrosis, sirosis dan akhirnya menjadi kanser hati. Itu adalah satu penyakit yang biasanya sangat-sangat mencabar. Sebab pada masa tu hati dah tak boleh lagi nak menyah toksik. Jadi kalau kita bantu dengan ubat-ubatan yang bersifat toksik, hati tu sebenarnya kalau kita tengok secara logiknya dia bukan semakin dibantu tapi keadaannya akan semakin teruk. Sebab dia dah tak boleh nyah toksik, and then kita bagi lagi toksik. Kan? Okey. Selain daripada tu, tritepins juga dapat membantu meningkatkan jumlah protein dalam hati. So kalau hati dapat menghasilkan protein, maknanya banyak pemulihan yang dapat dilakukan ke atas hati itu tadi. Okey, kita balik kepada kandungan berkesan linzi yang kedua, iaitu polisakarida. Okey, polisakarida ni lebih kepada untuk menguatkan imun sistem lah. Jadi kalau untuk pesakit-pesakit yang menghadapi masalah lemah imuniti, contohnya macam pesakit kanser ke, orang yang selalu sakit, ataupun pesakit HIV kan, pesakit diabetes, mereka ini memerlukan polisakarida. Okey, tadi tritepins dia melaraskan imuniti. Polisakarida pula menguatkan imuniti, tapi taklah sampai jadi imun sistem tu terlalu kuat. Dia maknanya saya cerita macam memantapkanlah, memperkasakan imun sistem. Okey. Polisakarida dapat menghapuskan radikal bebas, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Okey. Polisakarida pun membantu untuk mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Tritepins tadi pun membantu hati, polisakarida pun sama, memperbaiki keadaan badan. So kalau kita tengok dekat yang gambar rajah warna pink ni, yang saya ambil juga daripada buku saintifik, apakah fungsi polisakarida dalam linzi? Okey, apa yang dinyatakan kat sini? Dia bersifat anti-tumor, sebab tu tadi kita kata dia dapat menguatkan imuniti.
Sebab dia kalau imun sistem kita bagus, tidak adalah sebarang ketumbuhan ataupun ketulan kan. Okay. Antioksida maknanya dia menghapuskan radikal bebas, dia melaraskan bacaan gula sebab untuk pesakit-pesakit diabetes sebenarnya dia memerlukan polisakarida untuk membantu melaraskan bacaan gula. Okay. Meningkatkan imuniti. Jadi pesakit-pesakit yang lemah imun sistem perlukan polisakarida dalam masa yang sama. Kalau kita tengok apa yang istimewanya linzi ni sebab walaupun dalam tumbuhan lain ada juga triterpenes dan polisakarida, tapi biasanya tumbuhan-tumbuhan lain dia cuma ada salah satu. Tapi linzi ada kombinasi dua kandungan berkesan ni. Jadi inilah salah satu keistimewaan linzi yang kita kat sini sepatutnya tahulah. Okay? Kenapa kita makan linzi? Sebab ada dua kandungan yang sangat penting diperlukan oleh tubuh badan yang bersifat dua hala. Okey, kandungan linzi berkesan linzi yang ketiga ialah nukleotida linzi. Yang ini biasanya kita cakap dia berkait dengan platelet lah, mengawal pelekatan papan darah, memperbaiki sistem peredaran darah. Biasanya macam pesakit-pesakit yang ada masalah platelet, contohnya macam denggi pun dia memerlukan juga kandungan ni. Selain itu dia ada protein, protein LZ8 melaraskan darah imuniti dan juga kandungan lain seperti vitamin, mineral dan sebagainya. Okey, yang ini saya gunakan Kak Ina punya slide lah. Saya ambil slide Kak Ina ni, saya share macam mana linzi boleh mengembalikan kesihatan kita. Okey, kalau kita tengok linzi ni memang dipanggil sebagai makanan kesihatan berfungsi. Tadi kita kata dia adaptogen kan. Maknanya dia bersifat pelbagai fungsi. Dia menyah toksik ataupun dia membersihkan sampai ke tahap sel. Kalau badan manusia ni kan sekecil-kecil unit asas badan manusia bermula daripada sel. Daripada sel tu dia akan membentuk tisu, membentuk organ, membentuk sistem dan juga akhirnya jadilah manusia tu. So linzi ni maknanya dia boleh membantu menyah toksik sampai ke root cause. Macam itulah. Okey, dia akan keluarkan toksik-toksik dan juga sel-sel mati baik pula sel-sel lemah. So macam kalau kita tengok kat sini kan, ada sel yang sihat yang warna merah ni, ada sel lemah dalam badan manusia sebab sel pun dia ada jangka hayat dia 7 hingga 120 hari kalau tak silap saya lah. So ada yang mengalami mutasi dan juga ada sel-sel yang mati. So dekat celah-celah sel ni dia ada toksik. Toksik ni kita katakan sampah lah. Kalau sampah ni tadi tidak dibuang, dia akan mengganggu gugat sel-sel ni untuk hidup dengan sihat, untuk dapat makanan kan. Jadi apa kita nak buat? Apakah cara yang kita boleh gunakan untuk menyingkirkan sampah-sampah dalam badan kita secara selamat? So itulah gunanya kita makan linzi. Sebab kita nak makan sesuatu tu kita kena pastikan dia dalam keadaan yang selamat, bukan yang mendatangkan mudarat walaupun niat kita tadi dah betul. Okay? So, kenapa Shuangho? Kenapa kita makan linzi Shuangho? Sebab Shuangho ialah perintis ataupun peneraju ataupun pengeluar utama linzi yang terbesar di dunia. Dia perintis dalam R&D produk linzi. Okay? Merangkumi di Taiwan sendiri sebagai pengeluar utama linzi. Dan negara kedua yang dimasuki oleh Shuangho ialah kita, Thailand, Singapura, Hong Kong, Indonesia dan juga Myanmar. So, linzi Shuangho ini bersifat sebenarnya ialah linzi yang bertaraf international ya. Okey. Kenapa diklik tak keluar? Okey. Sekarang saya nak share kat sinilah. Okey, ini ialah kilang Yungkian. Okey. Yang ini saya lupalah ni apa tempat ni tadi. Saya lupa nama dia apa. Hai Kak Ina, ni apa nama tempat ni Kak Ina? Kalau Kak Ina ingat. Sebab saya tak pernah pergi lagi dekat itu tempat yang dia orang buat R&D dia lah dia kira extract linzi, serbuk linzi itu dari situlah. Okey, tempat proses lah. Okey.
So kat sini saya sharekan dua kategori Lindsay Xuanghu. Kalau dulu masa mula saya join memang tak ada lagi Lindsay yang bersifat target. Tapi sekarang Lindsay Xuanghu kita boleh pecahkan kepada dua lah. Sebelum ni dia lebih bersifat umum. Okay, Lindsay pertama yang dihasilkan oleh Xuanghu nama dia ialah Jiahu Lindsay, dan lepas tu Yung Qian dan juga Yung Qian 2. Selepas tu Xuanghu dah mula ada Lindsay yang bersifat target, iaitu YKB dan YKK tu keluar serentak. Lepas tu YKI dan yang terkini ialah YKS. Okay, nanti saya tunjukkanlah gambar . Okey, ini adalah 4 akreditasi ataupun persijilan yang diperolehi oleh Lindsay Xuanghu. Yang pertama, menyelaraskan ataupun melaraskan fungsi imun ataupun imun sistem kita. Yang kedua, memelihara hati. Yang ketiga, melengahkan penuaan dan anti alergi. Yang ini saya ambil daripada magazine Xuanghu, tak ingat pada tahun berapa. So, saya just share saja kat sini. Okey, selain daripada tu, Lindsay Xuanghu dia selain daripada mempunyai kajian sains yang kukuh mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Taiwan. Selain tu dia ada jaminan keselamatan dan keberkesanan. So Lindsay Xuanghu ni bukanlah Lindsay yang biasa-biasa ataupun Lindsay yang Lindsay apa? Lindsay yang tangkap muat ke? Ya, dia bukanlah Lindsay yang biasa-biasa. Maknanya dia mempunyai sokongan ataupun pengiktirafan yang bukan calang-calang. Dan yang mengiktiraf pun ialah badan-badan yang sangat berkredibiliti. Okay? So, bila kita lihat daripada apa yang diperolehi oleh Lindsay Xuanghu ni, termasuklah juga pensijilan yang mereka perolehi daripada FDA contohnya, okey, dengan buku saintifik yang merekodkan kajian-kajian yang dijalankan oleh Dr. Chen sendiri sebagai pengarah Taman Bioteknologi Xuanghu, okey, di mana buku saintifik dia menjadi rujukan dunia sebenarnya, selain daripada dia merekodkan ataupun dia sendiri menggunakan kajian-kajian yang dijalankan oleh saintis lain. Okey, kalau kita tengok dalam buku saintifik ni, kita boleh nampaklah rujukan-rujukan yang digunakan oleh Dr. Chen dan dimasukkan dalam buku saintifik tu. Okey, selain daripada tu, putus pula. Okey. Kalau dalam OPP slide kita boleh nampak, ini saya tunjuk kecil je, tapi dalam OPP slide yang 10 keping tu ada ditunjukkan kat situ persijilan yang diperolehi oleh Lindsay Xuanghu mendapat 2 sijil pengiktirafan negara ke atas imun sistem dan juga ke atas hati, selain ada mendapat ISO dan juga halal daripada Taiwan, GMP, mendapat akreditasi daripada JHFA Jepun dan juga Singapura. Dan selain daripada tu, Lindsay Xuanghu juga mendapat pengiktirafan daripada Taiwan Quality Food TQF. Okay. So dengan adanya sokongan-sokongan yang kukuh macam ni, jadi apakah lagi alasan kita untuk menolak Lindsay? Kalau masih ada di sini yang belum pernah makan, so sangat-sangat dicadangkan, digalakkan untuk cuba makan Lindsay, dan barulah kita tahu macam mana manfaat ataupun kebaikan yang kita boleh dapat daripadanya. Tapi biasanya memang kita dicadangkan untuk makan sebagai amalan jangka masa panjang. Okay. Saya sharekan kat sini Lindsay umum Xuanghu. Inilah Lindsay yang pertama dihasilkan oleh Xuanghu, diberi nama Jiahu, dihasilkan pada tahun 1987. Okay. Lindsay kedua ialah Yung Qian Ganoderma. Lindsay ni merupakan kalau kita makan Lindsay, Yung Qian ni dia bersamaan dengan macam kita makan 3 botol Jiahu. Okay, dihasilkan pada tahun 2003 ataupun dia masuk ke Malaysia tahun 2003. Okay. Lindsay yang ketiga ialah YK Ganoderma. Yang ini ialah Lindsay yang lebih
lebih kita panggil compact lah, sebab kalau kita untuk pesakit yang perlu makan linzi dengan banyak. So kalau perlu makan linzi dengan banyak memang digalakkan untuk makan YK2, sebab YK2 ni kalau sekotak dia seolah-olah macam kita makan 2 botol Yunqian. Okay, 1 kapsul YK2 bersamaan dengan 6 kapsul YK Ganoderma. Okay. Ini pula ialah linzi jenis bersasaran ataupun target. YKB dan juga YKK. YKB ni more kepada tulang dan juga darah. Okay. Elok dimakan oleh pesakit-pesakit yang tengah kemo contohnya, dan dia juga menggalakkan pertumbuhan sel-sel induk yang kita panggil stem cell. Bagus untuk pesakit thalassemia dan juga pesakit yang ada masalah anemia. Okay. Termasuklah juga tulang ataupun ada masalah som-som tulang kan. Okay. Yang linzi target yang kedua ialah Yunqian K ataupun dipanggil YKK. Kedua-dua linzi ni masuk Malaysia pada tahun 2020. Okay. YKK ni memang untuk pesakit buah pinggang. Okay. Jadi kalau ada masalah buah pinggang memang sebenarnya digalakkan untuk makan YKK. Setakat ni YKK memang linzi Shuanghu sebagai grade yang paling tinggi lah. Linzi yang ketiga, YKI. YKI ni ini masuk Malaysia pada tahun lepas, 2021. Okey, ini sebenarnya ialah linzi upgrade kepada YK. Linzi upgrade kepada YK Ganoderma. Okey, yang ini sangat-sangat bagus untuk immune system sebabnya dia memang target kepada immunity dan juga dia bagus untuk pesakit-pesakit diabetes, untuk orang yang ada masalah alergik, untuk mereka yang menghadapi masalah jangkitan virus, contohnya macam apa yang kita sedang lalui sekarang ni kan. Okey, selain daripada dapat melaraskan immune system dan juga dapat melindungi hati. Okey, linzi yang terkini yang masuk Malaysia pada tahun ni. Linzi yang masuk Malaysia pada tahun ni yang terkini yang sama juga fungsinya macam YKK tapi dia dalam bentuk tablet. Okey, yang lain ni linzi target yang lain ni semua dalam bentuk sachet, tapi untuk YKS dalam bentuk tablet. Okey, YKS ni sebenarnya dia sama juga dengan YKK, memang untuk pesakit penyakit untuk pesakit buah pinggang, okey, dalam bentuk tablet. Dia punya perbandingan dia 1 sachet YKK ni dia bersamaan dengan 6 tablet YKS. Dan YKS ni selain daripada dia bagus untuk buah pinggang, YKS juga bagus untuk brain, jantung, untuk peparu, untuk kulit, untuk usus dan juga hati. So maknanya bukan semestinya pesakit buah pinggang je yang boleh makan YKS. Sebenarnya sesiapa saja yang dia berhajat untuk menyihatkan tubuh badan secara menyeluruh pun dia boleh makan linzi YKS. Okey. Saya dah sampai ke slide yang terakhir. Sebagai kesimpulan, linzi sebenarnya bersifat neutral. Maksudnya dia bersifat sederhana. Selamat dimakan oleh semua orang, termasuk golongan tua dan kanak-kanak, tidak terkecuali wanita hamil dan bayi serta haiwan. Sebab itulah kita katakan linzi inilah makanan kesihatan. Sebab dia untuk semua orang makan makanan yang sama. Tidak ada pilih-pilih orang, tak ada orang yang terkecuali yang boleh ataupun selamat makan linzi. Linzi paling baik untuk mengekalkan kesihatan. Jadi kita makan linzi ni bukan hanya bila kita sakit tapi untuk mengekalkan kesihatan kita. Maknanya selain daripada bila kita sakit kita makan ia sebagai rawatan, tapi bila kita ingin menjaga kesihatan pun kita perlu makan linzi sebagai pencegahan.
ikhtiar kita. Okey, Lindsay dapat membantu kita di mana-mana peringkat penyakit. Sebab apa? Sebab biasanya kita ni sebelum kita jatuh sakit lah kan. Okey, biasanya kita ada di peringkat kita ni boleh makan Lindsay mana-mana peringkat. Sama ada peringkat yang kita tak tahu kita ada penyakit, dia tersembunyi penyakit tu kita panggil. Masa tu pun kita boleh makan Lindsay dan Lindsay akan membantu. Okay. Yang kedua, di peringkat yang memang kita tengah sakit, masa tu pun Lindsay dapat bantu kita, dan semasa proses pemulihan pun Lindsay dapat bantu. Jadi di mana-mana pun kita berada, di peringkat mana pun kita akan mendapat kesan ataupun bantuan daripada amalan makan Lindsay ni. So kalau ada orang tanya, orang sihat boleh makan ke? Sebenarnya memang boleh sebagai pencegahan. Dan orang sakit pun lagi perlu makan Lindsay sebab kebanyakan daripada kita biasanya bila kita sakit, kita buat rawatan dan kita berhenti. Sebenarnya masa kita berhenti tu pemulihan tak berlaku. Jadi kita dengan makan Lindsay sebenarnya kita bantu diri kita untuk sampai ke tahap proses pemulihan tu berlaku. Okey. Kesimpulannya, walau apa pun lah, walau macam mana sekalipun mungkin kita menghadapi masalah bajet ke ataupun mungkin apa sajalah yang kita hadapi, usahalah untuk makan Lindsay sebagai penjagaan kesihatan berpanjangan. Tujuannya untuk pencegahan. Okey, sebab kita tahu sebaik-baik ikhtiar ialah mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan kita pastikanlah kita bila dah merawat kita sampai betul-betul pulih. Dan inilah ikhtiar yang kita boleh lakukan. Sebab itulah Lindsay mengekalkan kesihatan untuk selama-lamanya. Okey. Jadi pada saya, kalau kita dapat makan Lindsay dengan dos yang dicadangkan itu sangat-sangat baik. Walaupun tidak ada had dosage, tapi biasanya dekat botol ataupun kotak Lindsay memang ada cadangan berapa kapsul nak makan, berapa sachet nak makan. Tapi setidak-tidaknya lah satu hari kita makan Lindsay walaupun dengan pengambilan yang sangat minimum. Contohnya kalau macam kita makan YK ataupun makan Jiaho tu, kita makan sehari 2 kapsul pun pada saya itu lebih baik daripada kita tak makan langsung. Dan kita boleh bantu dengan amalan minum kopi sebab dalam kopi pun ada juga Lindsay. Okey. Okey, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya kat sini sebelum saya serahkan kepada MC. Sebarang soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih diucapkan buat Special Vice Manager Nur Yuliani atas